Salam Malaysia Madani，大家好，欢迎收看那巴鲁尼新闻，我叫 Beverly Anastasia Lim。Inisiatif Projek Tamu Desa menyediakan kemudahan infrastruktur kepada usahawan kecil di luar bandar Sabah dan Sarawak. Inisiatif pelaksanaan projek Tamu Desa yang dilaksanakan oleh Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP bermula tahun ini bertujuan untuk menyediakan kemudahan infra kepada usahawan kecil di luar bandar di Sabah dan Sarawak. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Iwan Benedik menyatakan Perdana Menteri telah pun bersetuju dan mengumumkan bahawa KUSKOP akan melaksanakan inisiatif tersebut dengan peruntukan sebanyak 20 juta ringgit seperti mana dalam Belanjawan 2024. Beliau berterima kasih kepada Perdana Menteri di atas mandat ini dan akan memastikan peruntukan berkenaan dapat membantu membina kemudahan infra seperti gerai dan menaik taraf kemudahan tamu-tamu desa bagi manfaat usahawan kecil di luar bandar Sabah dan Sarawak. Tahun ini juga kita buat pertama kalinya perkenalkan projek Tamu Desa, iaitu untuk menyediakan gerai-gerai, menyediakan premis perniagaan di luar pekan, di luar bandar. Kalau di Pekan Sepitan tu kita ada pegawai daerah selaku pengurusi majlis untuk sediakan peruntukan. Tetapi kalau yang di luar kawasan perkandaran boleh menjadi tanggungjawab KUSKOP kementerian kita ini untuk menyalurkan sedikit bantuan untuk disediakan gerai-gerai ataupun tempat berniaga. Itu antara inisiatif baru yang kita perkenalkan. Dan saya mahu ini sampai kepada usahawan kecil di Sepitan. Saya bukan hanya mempunyai tanggungjawab besar untuk bidang koperasi, bukan hanya usahawan kecil dan usahawan sederhana, tapi juga penjadian perniagaan kecil. Itu sebab kita meminta Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dukung kita dengan sokongan peruntukan. Iwan menyatakan demikian semasa merasmikan program membudayakan masyarakat koperasi peringkat daerah Sepitang pada 3 Februari. Bersempena dengan program itu juga, Iwan turut melancarkan Koperasi Pusat Komuniti Lundaya Sabah Berhad. Beliau seterusnya meninjau tapak cadangan tamu desa yang mahu dibangunkan oleh koperasi tersebut. Iwan turut meluluskan peruntukan sebanyak RM100,000 untuk pembinaan gerai tamu desa tersebut. Turut hadir dalam program ini ialah Ahli Parlimen Sepitang, Dato' Mat Bali Musa, Ahli Dewan Undangan Negeri Sindumin, Dato' Dr. Yusuf Yaakob, Ketua Pegawai Eksekutif Suruhanjaya Koperasi Malaysia, Rusli Jaafar dan Pengerusi Koperasi Pusat Komuniti Lundaya Sabah Berhad, Dato' Pangeran Lalong. Suruhanjaya Koperasi Malaysia mencipta sejarah mendaftarkan 1,001 koperasi baharu tahun lalu. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP melalui Suruhanjaya Koperasi Malaysia SKM telah mencipta sejarah apabila berjaya mendaftarkan 1,001 koperasi baharu di seluruh negara sepanjang tahun 2023. Menterinya Datuk Iwan Benedik menyifatkan kejayaan tersebut menunjukkan kesedaran tinggi dan minat besar rakyat negara ini dalam pergerakan koperasi. Di Sabah merupakan negeri yang kedua terbanyak jumlah koperasi yang didaftarkan selepas Selangor. Dan ini menjadikan Sabah ini di kalangan rakyat kita, budaya berkoperasi itu sudah cukup baik sebenarnya. Pada tahun lepas sahaja, buat pertama kali dalam sejarah kementerian yang menjaga ahli walau koperasi ini, lebih 1,000 koperasi telah didaftarkan, yaitu secara spesifiknya 1,001 koperasi telah berjaya kita daftarkan. Iwan berkata demikian ketika berucap merasmikan program membudayakan masyarakat koperasi peringkat daerah Sepitang di Sepitang pada 3 Februari. Mengikut data interim koperasi di Sabah sehingga 30 Jun 2023, jumlah koperasi berdaftar adalah sebanyak 1,765 buah dengan kekuatan anggota seramai 361,126 orang. Manakala share dan yuran terkumpul adalah sebanyak RM244 juta, aset terkumpul bernilai RM868 juta.
manakala pencapaian jumlah perolehan adalah sebanyak 329 juta ringgit. Iwan turut menyatakan bahawa kriteria permohonan pendaftaran koperasi juga telah dipermudahkan, terutamanya bilangan minimum anggota iaitu sebanyak 5 orang. Kita telah memudahkan pendaftaran 5 orang yang mempunyai kemahiran yang sama boleh menubuhkan koperasi. 5 orang petani misalnya sudah boleh menubuhkan koperasi. Dan kalau masih ada isu pendaftaran yang lambat ditangani, saya minta SKM, Hikmah dan termasuk kita di kementerian untuk permudahkan, percepatkan pendaftaran supaya mereka boleh berniaga dengan lebih cepat selepas pendaftaran itu dikeluarkan. APKO berhasrat bertanding di beberapa kerusi selain kubu kuat di Dun Kedamaian. Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu APKO berhasrat untuk bertanding di beberapa kerusi selain kubu kuat Dewan Undangan Negeri Dun Kedamaian pada pilihan raya negeri PRN akan datang. Presiden APKO Datuk Iwan Benedict berkata beliau sudah menyampaikan hasrat itu kepada Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji J. Noor dan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya telah menyampaikan hasrat ini kepada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri dan juga kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. APKO mesti bertanding bukan hanya di kawasan Dun Kedamaian yang kita pegang sekarang, tetapi beberapa lagi kerusi lain supaya APKO sebagai satu parti yang mahu menyumbang dengan lebih baik kepada tadbir urus negara ini harus diberi ruang yang besar di peringkat kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri bermula dengan kerusi-kerusi yang lebih banyak dalam pilihan raya akan datang. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan Konvensyen APKO Zon E, Sepitang dan Wilayah Persekutuan Labuan di Pusat Kebudayaan Lundaya Sabah di Sepitang pada 3 Februari. Iwan berkata parti itu telah mengenal pasti beberapa kerusi yang ingin ditandingi dan APKO yakin dapat menyumbang kemenangan di kawasan itu, terutama di kawasan majoriti pengundi KDM dan kerusi campuran. Kita telah mengenal pasti beberapa kerusi di mana saya berkeyakinan dan APKO berkeyakinan dapat menyumbang kemenangan di kawasan ini. Secara dasarnya kerusi berasaskan kawasan Mumagun, kawasan Sumurut dan juga kerusi campuran. Perbincangan bagi pembahagian kerusi antara parti yang bekerjasama pada pilihan raya negeri akan datang haruslah sesuatu yang segar dan baharu. Presiden Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu APKO, Datuk Iwan Benedict berkata, ini penting bagi mengelak tuntutan kerusi lama dan memastikan pengagihan kerusi lebih adil di antara semua parti komponen yang bekerjasama pada PRN akan datang. Kita maklum semua parti akan mengemukakan pandangan, mengemukakan tuntutan. Sebab itu saya mengatakan perbincangan itu haruslah sesuatu yang segar dan sesuatu yang baru. Dan APKO senantiasa terbuka untuk berbincang, untuk kita mencari titik persetujuan ke atas tuntutan-tuntutan yang dikemukakan oleh setiap parti. Tetapi pokoknya sesuatu parti, terutama parti yang baru diwujudkan dan gabungan yang baru diwujudkan itu tidak harus menuntut hanya kerana adun yang berhijrah itu sudah berada di dalam parti itu, maka kursi itu harus diberikan kepada gabungan tersebut. Ini saya minta untuk dibincangkan secara segar, dibincangkan dengan teliti semasa pilihan raya itu nanti. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas merasmikan Konvensyen APKO Zon E, Sepitang dan Wilayah Persekutuan Labuan di Pusat Kebudayaan Lundaya Sabah, Sepitang pada 3 Februari. Iwan yang juga Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi berkata, pada PRN akan datang tidak ada lagi gabungan sama seperti yang berlaku pada tahun 2020. Menurutnya keadaan sudah jauh berbeza, maka perbincangan ke atas pengagihan kerusi kerjasama politik semasa pilihan raya seharusnya merupakan perbincangan baharu. Sehubungan itu, Iwan meminta supaya pembahagian kerusi dapat dibincangkan secara segar dan teliti semasa pilihan raya negeri akan datang.
Pada saya dan pada APCO, perbincangan haruslah sesuatu yang segar dan baru apabila kita membincangkan soal kerjasama dalam pilihan raya negeri Sabah akan datang dan juga penentuan kursi-kursi yang ditandingi oleh parti-parti yang bekerjasama dalam pilihan raya. Beliau berkata perbincangan baharu pembahagian kerusi itu juga penting kerana tidak ada gabungan yang sama komponennya seperti yang ada sekarang berbanding dengan PRN 2020. Ia sudah jauh berbeza. Maka perbincangan ke atas pembagian kursi, kerjasama politik semasa pilihan raya itu harus merupakan perbincangan baru. Maka dengan demikian tidak ada yang boleh mengatakan kursi ini hanya kerana adunya daripada parti itu yang telah berhijrah kepada parti baru dan satu gabungan parti baru telah diwujudkan selepas pilihan raya, itu saya tidak setuju untuk menentukan menjadi penentuan supaya kursi itu harus milik kursi dan gabungan itu. Wan An,